Qala mu'alif wa nasallahu sirrah. Paslon menyatakan serah segala pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil at-tawakkul atau at-tafwid. Hai saudaraku, sucikan olehmu daripada cemar-cemar aghyar. Sucikan ruhani kamu ataupun hakikat insan, hakikat diri kita yang nurani atau dipanggil al-qalbi, sebagai nama dia. Sucikan, jangan dikotori. Kalau dikotori tak boleh berjalan masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dia nak masuk hadrat semayang tu suruh bersih. Zahir kena ambil air semayang, kena bersih. Ya, jadi ke batin baru dia boleh masuk. Rasulullah SAW isyarat dalam Isra wal Mi'raj menghadap Allah, dia kena bersih dulu, lakukan operate pembedahan dan sebagainya. Itu semua isyarat. Kalau dia tidak boleh masuk babullah dalam keadaan dia cemar, dalam keadaan dia kotor. Maka kotor berpunca daripada apa? Aghyar. Aghyar jamak daripada ghair, ghairullah. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun bimir'atih. Macam mana hati kamu nak bercahaya, nak berjalan ke hadirat Tuhan dengan nurnya, sedangkan rupa makhluk bertepek dalam hati kamu. Ya, pangkat, jawatan, nama, kebesaran kamu berhadap kepada makhluk dari sudut berbagai-bagai kemegahan, bentuk duniawi, harta benda dan sebagainya. Ini semua dipanggil hijab. Ya, dia kena bersihkan dulu daripada cemar-cemar aghyar. Farriq qalbak minal aghyar baula yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan, bersihkan batin hati kamu selain daripada Allah Ta'ala. Berjinak dengan dia, berlazat dengan dia setiap saat. Itu dia panggil kita menyucikan nanti. Baula yamla' bil ma'arif. Dia akan penuhkan dengan berbagai-bagai ma'rifat wal asrar, dan berbagai sir akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat kita membersihkan akan dia. Sucikan hai saudaraku daripada cemar-cemar aghyar. Mana pada nisbah untuk menghadap ke hadrat Tuhan, kekotoran di sini ialah al-aghyar secara umum. Ya. Dan tadbir atau pada aghyar. Mana cemar-cemar tadbir bagi takdir Allah. Mana dalam pentadbiran kita jangan campur. Ya. Kita ni tak tahu benda dan macam budak kecil. Tiba-tiba ibu dia nak buat kerja atau bapa dia buat kerja, dia nak kacau. Orang marah dah. Hei, di sana kau budak kau tak kerti buat. Habis rosak kerja ni kau tak kerti. Di sana kata, marah kan. Jangan kacau. Jadi bapa pun marah kalau kita anak yang tak kerti nak pergi campur. Begitulah pentadbiran alam sekalian. Siapa yang tadbir? Allah Ta'ala, bukan kita. Jangan kita pandai-pandai nak campur. Campur mana kita perasa-rasa seolah-olah kita yang buat, seolah-olah kita yang handle, seolah-olah kita yang atur. Itu semua campur. Ya, dia kena habis tanamkan ghaib. Ya, pandang pada benda ni, tanam, buangkan. La haula wala quwata illa billah. Itu dia punya tanam, benamkan benda. Kemudian setelah disucikan, itu dipanggil takhliyah dan tahliyah. Jadi dua. Pengosongan, penyucian, pembersihan, kemudian perhiasan. Baru dia berhias. Maka hias dengan apa? Pada cuci dah bersih daripada cemar-cemar aghyar, sehingga keperasanan pada makhluk dia tak ada dah. Keperasanan dia dengan Tuhan. Ya, dan tadbir semua dia dah buang, dia memandang semena-mata tak beriktimat di atas tadbir urusan Allah Ta'ala. Kalau kita hiaskan olehmu akan baitillah, hiaskan olehmu akan baitullah dengan apa? Tinggal tadbir bagi takdir Tuhan. Serah ke dia. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sebab belum zikir semua tu ulama-ulama ambil dah. Aulia dah ambil kepada ayat-ayat yang membentuk sedemikian. Ya, untuk dia berjalan. Sebab dia nak berzikir, nak jalan, ujung nak tembak Allah, biar betul-betul bila Allah dibersih dah. Ya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Uzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Uzkur isma rabbik. Sebut oleh kamu akan isma rabbik, nama Tuhan kamu. Siapa dia? Allah.
Kemudian wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul, tabattala, tabattalu, tabattulan. Mana apa? Kosong. Bersih daripada perasaan yang lain, dia. Dan hiasi oleh kamu akan bait rumah Allah Ta'ala, tempat-tempat tilik Tuhan, ya, tempat pengukuran Allah Ta'ala terhadap diri kita, ya, maka sini kita kena jaga habis-habisan, lebih daripada kita jaga segala-galanya. Sebab di sini tempat tilik Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan bila Tuhan tilik mendatangkan murka dia, ya, bila Tuhan tilik gelap, ya, tidak ada nur dalam dia. Nur apa tak ada? Nur iman tak ada. Tuan kapit. Kita nur ada tapi kurang malap. Iman itu malap. Ya, takwa itu malap. Makrifat dengan Tuhan itu malap. Sebab apa? Banyak gangguan-gangguan, ya, daripada makhluk aghyar tadilah. Dan wahmun. Maqadaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada satu perkara yang menarik kamu kuat daripada waham. Waham. Apa waham? Dua perkara di waham besar. Wahamkan seolah-olah makhluk ni lah boleh memberi manfaat, seolah makhluk lah boleh memberi mudarat. Ini waham kena buang. Ya, tidak ada yang boleh mudarat melainkan dia. Tak ada memberi manfaat melainkan dia. Kena smart betul-betul benda ni. Bersih. Barulah dia akan diberikan limpahan dari Allah Ta'ala. Dia panggil fuyudat, anwar, futuhat, macam-macam. Dengan tinggalkan tadbir. Apa tinggal bagi tadbir? Tinggal i'timadu ala tadbir, itu maksud dia. Tinggal i'timad, mana bersandar, berpegang, bergayut kepada tadbir kita, jangan gantung dengan dia saja. Ya. Adapun secara zahir itu disuruh pula. Ini dua benda nak berjalan. Ya, urusan sangkar luar dan dalaman kita. Urusan sangkar luaran itu syariat jaga. Ya, Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah. Pentadbiran itu setengah daripada kehidupan. Mana kita kena mentadbir. Sini pula suruh break. Sini bukan buang tadbir. Maksud dia jangan bersandar, jangan berpegang, jangan bergantung kepada usaha kita, tadbir kita. Bergantung hanya pada dia. Ada pun mendatangkan usaha zaid tu disuruh. Ya, ini dua benda yang berlainan tu. Kita kena pandai jaga. Ya, serentak. Syariat jalan, hakikat pun dia berjalan lancar. Dan dengan serahkan sekalian pekerjaan. Wa ufawwidu amri. Aku serahkan segala ta'ala. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kan? Wa ila Allah turja'ul umur. Tadi dibawa dengan segala mufrad. Wa ufawwidu amri, urusan. Sini pula wa ila Allah turja'ul umur. Diserahkan kepada Ta'ala sekalian umur. Umur, ya, bukan ain, hamzah. Mim wa ra. Al-umur jamu amrin. Umur mana segala urusan. Kalau ain tu mana umur kita, usia. Ya, bunyi dekat sama itu. Wa ila Allah turja'ul umur. Kepada Allah diserahkan segala urusan. Hanya macam ain bukan segala umur dalam serah. Itu tak payah serah, memang Tuhan dah taksir tahu berapa panjang umur itu. Sudah siap. Segala urusan serah kepada dia. Serah kepada dia, kita bergantung pada dia, lagi kuat rohani kita dengan dia, lagi kuat harapan kita dengan dia, lagi rapat kita dengan dia. Bila serah pada diri dia, bila ya segera anak buat apa ini siapa, ini mudah anak setelkan, wah anak maut. Anak-anak dia mahjub, orang itu terhijab dengan Allah Ta'ala. Kita akan dibukakan pintu makrifat Tuhan. Maka kita gagal-gagal dengan memandang bayangan diri dia. Kita nampak hakikat sebenarnya. Dan serahkan sekalian pekerjaan kepada Allah Ta'ala. Maka jangan engkau pilihkan suatu pekerjaan hingga memilih bagi engkau oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi kita duduk betul-betul di bawah syariat. Ya, syariat kata yang ni boleh lah, yang ni tak boleh lah. Buat macam ni, jangan pandai-pandai. Tuan buat gini, kita nak buat gini. Tuan sejarah hukum ni, kita ambil hukum lain. Syariat ni kita bawa syariat lain. Itu semua mandai-mandai, itu semua nak kena apa? Nak kena laknat Allah Ta'ala. Ya, ikut taslim, samaratut tasawuf at-taslim, serah diri. Itu dia punya samarah.
Maka jangan engkau pilihkan suatu pekerjaan hingga memilih bagi engkau oleh Allah Ta'ala. Maka senangkan olehmu akan hatimu. Arih naqsak bitadbi minat tadbir. Arih naqsak, rehatkan diri kamu daripada berpegang kepada tadbir. Dah buat fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dah buat terserah kepada Tuhan. Dia yang mengurus segala, dia yang membantu segala-galanya. Lapanglah kan. Sebab bila berserang gitu, hati dia terang. Orang yang bertauhid ikut syariat Allah, maknanya apa? Hati dia terang, ada nur, sebab tu dia tenang. Dia tak serah ke Tuhan, dia menggagau pada dia tu yang gelap, dia tak nampak. Maka senangkan, mana arih nafsak, rehatkan diri kamu, senangkan diri kamu. Hati kamu dengan apa? Tinggalkan akan tadbir. Tinggal tadbir, mana tinggal bersandar, berpegang pada tadbir dan ikhtiar bagi Allah Ta'ala. Serah tu bagi Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana yang mempunyai tadbir dan ikhtiar itu Allah. Hakikat yang menyusun ialah Allah Ta'ala. Kalau Tuhan susun, dia pun susun ke, wah dia dah sama taraf dengan Tuhan tak? Tuhan. Ada pun tadbir hatimu itu tiada memberi faedah sesuatu, tak ada beri kesan apa pun, hanya menyusahkan hatimu. Buat pening kepala kita. Dia buat satu perkara contoh ni, satu program merancang dah buat dah, serah ke Tuhan? Dia tak serah Tuhan, dia buat ini, dapat, dia pegang dia, aku ni buat ni saya dapat, dia pening kepala tak pasal. Itu kalau kena bala dulu. Dia tak serah, dia memang dia bala besar. Pertama bala dia apa? Kalau dapat dia makin jauh dengan Tuhan. Dia akan jadi takabur, dia akan jadi sombong. Tengok aku, nampak dia kan. Kalau tak dapat pula dia peras, akhir bunuh diri macam. Naik 13 tingkat terkejut. Macam jadi maknanya kalau tak pegang dengan Tuhan memang sesat dia. Hidup dia takkan ada keterangan. Dia serah ke Tuhan dapat, alhamdulillah. Tak dapat dia sabar redha, habis itu senang. Sebab para sufi dia dah duduk tenang. Sebab apa? Dia masuk jannatul ma'rifah. Syurga ma'rifat dia masuk, apa tak tenang. Dalam syurga mana ada kerisauan. Nak tahu tanda hati orang tu ada ma'rifat, dia terang tak terang, jiwa dia tenang tak? Kalau jiwa dia tenang, lapang, itu menandakan dia masuk. Tanda dia dah masuk, dia terlapang. Kalau dia tak masuk, tak boleh. Segabut kan. Semua dia segabut. Ada duit segabut, tak ada duit segabut. Semua dia segabut, pening kepala. Sebab apa? Sebab ketenangan dia tak ada. Cahaya dia tak ada. Cahaya makrifat, cahaya istinad kepada Tuhan dia tak ada. Bila tak ada gelap, duduk dalam gelap lemah kan. Padang kapi lemah itu. Gelap lemah itu. Dia nakkan nur cahaya makrifat terang. Atau dia katakan syurga mu'ajjalah, syurga yang disegerakan. Siapa yang dapat ni? Para arifina billah. Mana dalil? Tu Quran sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang Melayu sebut la khawla wa la khawfun alaihim. Tanya dia apa benda kau sebut tu? Orang sebut, aku sebut dia. Pada benda besar, la haula wala quwata illa tu tinggi tuan tu. Tu derajat kau duduk derajat wali besar. Walakum yahzanun. Itu semua pakaian aulia. Walakum yahzanun. Mereka tak ada khazan. Duka cita tak ada. Lapang selapang-lapang, rehat serehat-rehat, tenang setenang-tenang. Ada dunia, tak ada dunia bagi dia serupa. Senang nak dapat tu. 1000 tak jumpa seorang. Ada dunia, tak ada dunia serupa. Sakit dengan senang serupa. Boleh cari. Cari kalau ada. Bila ada duit dia lagi macam mana, tak sedar diri. Bila tak ada duit buat mengelupa macam ayam kena sembelih. Jadi jiwa dia takkan tenang. Yang tenang ni orang pilihan dia. Siapa orang pilihan dia, orang masuk line makrifat dengan dia. Yang menyerahkan diri kepada dia, yang bersandar kepada dia, yang belazat dengan dia, baru dia masuk. Baru dia masuk line dia. Bila sucikan hati dia tadi, dah bersih, maka dia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk. Dia masuk dengan apa? Mudakhala sidqin wa mukhrajah sidq. Dia masuk semua tu dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Adapun tadbir hatimu tiada memberi faedah suatu, hanya menyusahkan hati. Walau dia hidup senang, lapang, lapang. Tak ada duit senang. Kita ada duit serabut lagi.
Apa tamak nak jadi banyak lagi. Takut duit kurang. Kurang duit orang takut. Dia nak duit banyak. Kalau dah banyak nak tambah lagi. Tak sedap. Nak banyak lagi. Sampai apa? Sampai dia mampu. Sampai dia terkejut liang lahat tu. Itu Quran tu pun. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh at-takasur. Nak banyak, nak banyak. Semangat banyak ni, jaga tu bahaya tu. Itu satu penyakit. Ya, yang menyebabkan seorang tu akan lalai. Ya, hatta zurtumul maqabir, sehingga di ziarah kubur tersumbat bermandi lahat. Dan melalaikan daripada istighal dengan Allah Ta'ala. Ya, tadbir, kita rancang, kita urus. Kerja bukan kerja kita. Kita buat apa? Bukan kerja kita. Apa kerja kita? Menentukan berdaku atau tidak. Itu kan kerja kita. Itu kerja Allah Ta'ala, jangan campur. Ya, meluluskan atau tidak, itu bukan kerja kita. Kita diizinkan, itu pun dia gerak kan. Laku usaha ikhtiar. Dia gerak pada hakikat pun. Cuma disandar pada kita, usaha dan ikhtiar. Hikmah dia apa? Nak sandarkan pahala dan dosa. Pada zahir nampak dia usaha, boleh pahala. Yang baik. Yang tak baik, dosa. Atau pada zahir. Hakikat semua daripada dia. Hakikat semua daripada dia. Bila bukan urusan kita, jangan kita buat. Maksud campur kerja orang, kena marah dengan orang, dia ada. Dan melalaikan dia daripada istighal dengan Allah Ta'ala. Dia akan jadi orang yang ghafilin, yang lalai. Daripada istighal, mana memberikan tumpuan. Asal masyghul itu mana bersibuk, berbimbang. Kalau bahasa kita mudah, memberikan fokus tumpuan kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang matlub ilahi anta sudi waridaka matrub. Matrub mana allazi tulibah, benda yang dituntut dalam hidup kita, dia. Jadi beristighal dengan Tuhan tak berlaku saja ni jadi. Ya, dia akan rosak dia. Istighal mana sibuk ataupun bertumpuan dengan Allah Ta'ala, yang matrub, yang dituntut daripada engkau. Ya, Tuhan tuntut supaya kita apa? Sentiasa dengan dia. Qiyam wa qu'udan wa ala junubihim. Tiap-tiap ketika, ya, sebab bila zikir sebut banyak kasiran itu tuntut. Tiba-tiba tak boleh, sebab apa? Dah sibuk benda lain. Kerana kebanyakan pekerjaan yang kamu tadbir di dalam hatimu itu tiada hasil. Jalan-jalan tak dapat. Rakyat tak berhasil. Dan kebanyakan pekerjaan yang kamu tiada tadbir dan tiada suka itu jatuh. Kadang kita tadbir berlaku kan. Maka bila terlintas atas hatimu hendak mentadbir, mana terasa macam kita pula nak handle, tu maksudnya. Sekadar lahir buat sebab tu tak apa. Ya, bila rasa, wah ni rasa ni dapat, nampak macam dia pula rasa nak menentu dapat lah. Jangan, tu bahaya. Ya, serap. Maka mentadbir suatu pekerjaan, maka buangkan olehmu akan dia. Buangkan dengan apa? Dengan fikir. Ya, dengan fikir seperti yang tersebut itu. Menampakkan, ya, fikir bahawa semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang merancang, dia mentadbir segala-galanya. Dan hadapkanlah hatimu, tawajuhkan. Hadapkan hatimu dengan tawajuh kepada Allah Ta'ala. Dan lidah kamu dengan zikir. Ya, zikrullah. Lidah zikir dalam tawajuh. Dan serahkan pekerjaan itu kepada Tuhan. Iaitu apa? Serahkan kepada Tuhanmu. Iaitu Allah berlazat-lazat olehmu dengan Ka'batullah, dengan berkhalwat dengan Allah. Masya Allah. Sebab apa? Talazus, berlazat, ya, olehmu di dalam Ka'batillah. Ya, pada batin hati kita. Dipanggil Ka'bah, Baitullah, macam-macam istilah. Makna batin hati kita tu tempat menghadap Tuhan. Batin hati tempat memandang af'al, asma', awsaf, semua tempat pandang. Itu dibentukkan. Yang bagi yang lain, yang menghadap tempat lain ni ada babas. Dengan apa? Bal khalwah, mana bersunyi-sunyi dia. Dia tajrid, dengan Allah Ta'ala. Tajarrud. Siapa yang tak dalam YouTube? Macam mana mau? Abang jadi ustaz, nak jawab pelik-pelik. Tajrid ni, apa suka tajrid ni? Tajrid orang malas gitu. Dia baca ikam kan, mana dia belajar tu?
Oh ni jamu cikam yang banyak kan, lama-lama. Waktu masuk itu macam-macam hurai ni. Dia bahan, dia balun kau buat itu. Ketajrid pada ti makna, tajarrud itu makna. Kan? Tuan pada hadis minta doa tu. Aulia-aulia minta doa kau maja'al min ahli tajarrud. Itu tajrid malah dulu tak nak gitu. Tajrid itu. Oh, dia pakai ikut dan dia hurai gila. Betul betul masuk itu. Buat YouTube kalau buat ikan pun nama dia banyak dia pun ingat nama. Siapa? Wan? Izam Malakazam. Izam Malakazam lah panggil dia. Tengok betul. Lain masuk kitab lain ni orang ni. Baca ikam kan. Oh, dia kata dahsyat. Jadi Izam Malakazam juga. Macam-macam hal kan. Allah. Kemudian berlazat-lazatlah olehmu. Disuruh kita bersedap, berlazat, bernikmat di dalam Ka'batillah. Dengan apa tu? Dalam Kaabah maksudnya apa? Al-qalb, batin hati tu, maqam qalbi tu. Dengan berkhalwah. Apa makna berkhalwah? Kosong dari yang lain. Kita dengan Tuhan, tu panggil khalwah tu. Bukan berhalwah mana macam halwah istilah tangkap bom halwah kan. Halwah ni pada bersunyi. Sebab dalam hadis mukhtar, hadis yang zuhud. Seeloknya kamu buat rumah ada bilik khalwah Nabi suruh. Ya, sebab tu tunggu dulu mana-mana pun dia ada. Dia berkhalwah mana bersunyi. Sunyi dengan apa? Mahbub, kekasih dia, ialah Allah Ta'ala. Ya. Dan muraqabahkan dia. Ya, dilakukan pembasuhan muraqabah. Basuh makna batin hati kamu dengan ma'ul muraqabah. Air muraqabah. Mana kau tak basuh air muraqabah, dia dibalut dengan kekotoran lumpur ghaflah. Ya, berkeladak lumpur kat badan ni. Lumpur apa tu? Longkang apa? Ghaflah, lalai. Lalai ke Tuhan tu macam longkang dia kotor. Macam mana kau dah berlongkang nak menghadap Tuhan boleh masuk? Nak pergi istana kat gate orang nampak ni orang gila mana bau longkang musuh. Ya, dia kena menghadap. Nak menghadap Tuhan kena bersih zahir dan batin. Sembayang tu menghadap kan. Syariat dia dah suruh bersih dah, ambil wudu. Kan? Itu lambang kebersihan. Dalam lagi lah. Lepas tu bila ambil wudu, ada wudu syariat dan wudu hakikat, kata Imam Ghazali. Basuh hujung muka, hakikat dia kamu kena bertobat dari segala anggota dalam muka. Dia basuh muka dia kan, apa dia kat muka? Mata, bertobat daripada maksiat mata. Tobat maksiat mulut, maksiat telinga, semua sekali lah. Sampai kaki semua. Itu je bertobat tu pun at-ta'i minazam kamalah. Orang bertobat dia berdosa tak ada dosa dah dia bersih. Dekat ambil tempat ismayang tadi tu dia dah bersih kan. Zahir dan batin. Masuk dia menghadap kiblat, kiblat zahir, kiblat batin, semua dia. Kiblat zahir iaitu apa? Kaabah. Kiblat batin wallahu taala. Menghadap hati ke Tuhan terus. Sebagaimana kita semayang tak boleh pusing kiri kanan, batal semayang kita. Itulah dalam semayang hati jangan pusing tempat lain, menghadap dia. Itu mana? Ya. Sebab kena latih banyak semayang sunat. Bangun semayang sunat banyak. Latih. Sebab dia tempat tajalli, musafahah, munajah, mukallamah, semua di dalam semayang. Yang tempat berlazat dengan Allah Ta'ala. Lebih berlazat di dalam tu, dalam Ka'batillah. Dalam Kaabah. Dalam diisyarat-isyaratkan warid-warid dalam alam misal. Pum nampak Kaabah. Pum. Kena faham lah tu Kaabah. Kaabah batin kita betul. Tu qalbi itu. Itu semua isyarat supaya kita tawajuh menghadap kepada hadrat Allah Ta'ala. Ya. Dan muraqabahkan dia. Raqib annallaha yara. Raqib annallaha ma'ak. Itu dua penonton main dah cukup. Raqib muraqabahkan. Annallaha ma'ak. Allah Ta'ala serta kamu. Raqib annallaha yara. Muraqabahkan Tuhan sentiasa memandang kamu. Ya. Kita berjalan tengah seorang lihat kan tuan. Kalau orang besar lihat kita puas hati, kita nak jalan tak sedap. Ini bukan besar segala besar, bukan makhluk. Khalik dia sendiri yang memerhatikan, tidak pernah lekang. Ya. Allah, semua kena cuci kan. Berhalwat dengan Allah Ta'ala dan muraqabahkan dia kepada Allah Ta'ala. Dan dengan zikrullah, itu alam besar. Tak ada zikir no way tutup jalan.
Ya, nak menuju hadrat Tuhan dia berjalan apa? Zikrullah. Zahir batin. Kalau tak ada zikir tutup jalan. Tak nampak jalan. Kerana tiada mengetahuikan awal kibal umur, segala akhir pekerjaan. Akibatul umur. Urusan ujung ni jadi tak jadi, berlaku tak berlaku. Ya, ujung ni tak ada siapa tahu melainkan Allah Taala. Kita tahu kita buat berjaya tak jadi, tak tahu. Tuhan suruh kita apa? Serah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu urusan dia. Bila urusan dia, apa kita pergi campur? Apa kita susahkan hati, apa pun tak buat, tak buat. Serah dia lah. Dapat ada giar kita main, tak dapat ada giar kita main. Dapat giar syukur, tak dapat kita reda, ataupun paling bawah sikit sabar. Tu inilah. Tu makna semua dah jadi ibadat. Ya. Dia mentadbirkan, dan melainkan Allah Ta'ala yang mudabbirul umur, yang mentadbirkan segala pekerjaan. Dia Allah yudabbiru samawati wal ardh. Latih malam-malam mengaung, minta ya Allah, ya, bukakanlah mata hati pun akan dapat melihat, merasakan pentadbiran Engkau yang maha dahsyat. Minta rasa. Sebab bila terbuka terasa pentadbiran Allah, yang lain lenyap. Ya. Yang tak rasa masalah tu. Dia nampak Amerika ada nak tangkapi apa ada hina, ya. Inna syarrad dawab, binatang yang jahat melangkah atas muka bumi orang kafir. Benda dia. Pandang dia. Ya, mudabbirus samawati wal ardh. Dia mentadbir. Allah mudabbirus samawati wal ardh. Keperasanan dia minta. Supaya terang, nur dia makin terang, makin terang. Lepas tu kalau tarekat Syaziliyah, dia zikir dia tutup dengan nur. Kita masa surut Syazili kan, dia kena bayangkan kalimah Allah sebesar-besar daripada kaki langit ke kaki langit. Kita duduk bayangkan bawah dia. Kemudian bayangkan pancaran nur tutup sekali. Nur apa? Nur Muhammad, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurullah pun tutup. Tutup sekarang tujuan apa? Jangan bagi nampak. Keperasanan terkena dia. Tutup, baru kita nampak dia. Kita dengan dia. Ya, baru bertembung nur alam nur. Jasad kita asal nur Muhammad. Roh kita pun dia nur. Kata nur alam nur, ambil tenggelam. Tenggelam yang lain. Tenggelam lain baru dapat berlazat dengan dia. Ya, yang lain dah tenggelam dia. Sebab jalan kita nur. Bukan hikam. Ya. Al-anwar matayal qulub wal asrar. Segala nur ni mataya, kenderaan segala hati dan segala sir, kata Ibn Athaillah asalkan dari dalam hikam. Kan tegang dalam tu. Al-anwar, nak berjalan Tuhan kan bil ajsad, di ruh. Jasadnya apa disangkau. Dia lagi sumbat dalam. Sebab tu bila kita nak zikir dan nak syaban, salah satu syarat dia hantar ke kubur. Itu semua isyarat. Murakabah kubur tu mana apa? Tutup jalan jasmani, buka jalan rohani. Sebab tu bila kita pup dia, terus pasang rabitah. Faham tak? Rabitah rohani. Bermakna kita dah bayangkan, kita tanamkan jasad, rohani kita nak berjalan. Ya, rohani nak berjalan, siapa pimpin? Murabbi kita. Sambung sanad, pum. Oh, dia jalan. Cari dia buat ada rabitah. Pertalian sampai kepada Rasulullah SAW. Pertalian sanad rohani. Kalau hadis sanad jasmani luar, ya, anci pulan, an pulan, tiba-tiba pula an pulan, pulan ni dhaif. Oh, ada yang tak boleh. Dhaif. Sebab dia punya rawi ada syait. Dia kadang lupalah macam-macam. Yang jalan rohani tak ada. Jalan rohani itu para awliya imibil. Jalan cukup selamat. Ya. Allah. Dan satu lagi, dan tinggalkan olehmu akan kehendakmu bagi kehendak Tuhanmu. Ya, redalah. Fardha bima qasaman maliku fa innama qasaman ma'i satabainana qasamuha. Fardha bima qasaman malik, redalah apa yang telah ditaksim, dibagikan oleh pembahagi yang maha adil, itu Allah Ta'ala. Ya, fardha bima qasaman maliku fa innama qasaman ma'i satabainana qasamuha. Dan membagikan kehidupan kamu oleh qasam, pembagi, qasim. Dia kata wajah ada qasim kan? Qasim pembagi lah. Qasam yang maha membagi dengan adil. Siapa dia? Allah Ta'ala. Dah siap. Tinggalkan oleh akan kehendakmu, mana iradah kita tadi, nafsu kita dah. Akan kehendak, serah kepada bagi kehendak Allah Ta'ala. Supaya tidak hangus Allah. Bahasa menakut.
supaya tidak hangus dengan api hirman dan lalai daripada Allah. Ya, lalai pada Tuhan tu dan hirman. Ya, hirman, hizlan. Lawan daripada taufik tu hizlan, hirman, tertegahlah. Itu dipanggil ibarat macam api. Api maksud dia apa? Ditasbihkan pada ibarat apa? Ikhraq, membakar, terbakar. Bila api cucuk, api terbakar, hangus. Begitulah rohani kita. Kalau kita tak jaga ni, hangus sebenarnya. Dibakar oleh kelalaian. Ya, makin jauh dia dengan Ta'ala. Ketahui ilmu bahasa adalah segala pekerjaan itu digadai, marhun, mana tergantung, digantung dengan waktu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Semua siap. Ya. Mu'allakun biqadrillah. Maka jangan kamu segera akan suatu pekerjaan dan jangan duka cita atasnya hingga datang takdir dan sampai waktu cantik dan ini kata arih naksa, rehatkan diri kamu. Ya, duduk rehat dulu. Bak warid datang ni di antara selesai. Aurada alaikal warid yatasallamak min yadil aghyar. Aurada warid bab bila zikir kita tanya warid sana apa rasa hati. Kalau abang mursyid dia lebih tekan ke rasa hati daripada pandangan. Pandangan kata nampak tu nur, nampak tak, rasa terlebih kuat. Rasa hati kau dengan Tuhan kau ni. Ya, sebab bila kata rasa lain tawar je sedap ni, tu makna dia naik. Ya, kalau makin zikir makin dunia makin kuat, tu tak naik, tenggelam. Itu kan zikir dia khayal. Nama sebut mulut hati tak tumbuh. Dia bila lazat dengan Tuhan masuk je persen dia berapa? Kalau 50% yang ni turun 50%. Kalau 60% yang ni tinggal berapa? Kalau naik 100% tenggelam habis, fana. Banyak. Atau kelazatan dia dengan Ta'ala berjumpa kan. Ya, lazat dia dengan rasa hati dia. Sebab warid dia sampai terjumpa ke dalam batin hati sang aurada alaikal warid yatasallamak min yadil aghyar. Tuhan nak lepaskan kamu daripada dicengkam oleh aghyar. Mana aghyar makhluk dia pegang hati kamu. Ingat kat dia, kasih kat dia, gila kat dia, bertawajuh kat dia, uruskan dia tak habis-habis sampai ke mati. Itu dipanggil sijnul aghyar. Ya, lepaskan daripada yadil aghyar. Satu lagi datang lagi pula warid liyukhrijuk, mengeluar pula kamu min sijnil wujud ila fadaisyur, mengeluarkan kamu daripada penjara kewujudan. Memandang wujud makhluk seolah terpenjara. Orang penjara boleh berjalan, tak boleh. Lepas tu bila pandang diri kita tak boleh jalan ke Tuhan. Matikan pandang dia, boleh berjalan. Ya, bola ida fadaisyur, padang luas musyahadah. Kalau orang dapat musyahadah ni luar lapang dan ya, seronok dia dahsyat. Allah maja'alna ada kena suluk tembak banyak-banyak. Ya, suluk bulan Ramadan ni berkat doa mudah-mudahan berjalan baik, dapat kehasilan baik. Allah. Dan jangan kamu segera akan satu pekerjaan, istijal jangan. Mana tak dapat-dapat, aku dah berdoa lama ni. Ya, dah buat kerja ni dah smart tu ni. Cukup lengkap, cantik. Aku punya susunan ni, aku dah susun ya. Dia punya luar ni dah hebat dari biasa. Guna alat canggih macam-macam. Dia semua nama campur. Orang suruh buat dah. Buat dah serah ke dia habis itu. Kau pergi nak fikir kau lagi mau ni dapat ni confirm kau lagi parah. Jadi babas lagi jauh. Terhijab dia dengan makhluk. Jangan duka cita atas segala datang takdir. Ya, taslim ke dia. Apa dia datang tu semua ada hikmat. Ingat ayat ma khalaqta hadza batilan subhanak. Sampai waktunya. Maka jikalau sunyi hatimu daripada melawankan kehendak Allah, ada di dalam habis. Ya, seorang Nabi bila dia kena sikit dia berbunyi, Tuhan kata kau bunyi sekali lagi aku cabut nombor buah. Aku cabut kenabian kau. Oh, dahsyat tadi. Dia kena gaji kepala kerak, senyap, jangan bunyi, diam ni. Oh. Kau bunyi aku tarik makam kenabian kau. Ini jalan ke Tuhan tak boleh apa? Tak boleh. Dia kena senyap ni. Ya, redha senyap. Bila dia dapat redha senyap tu bila terbuka. Tinta pembukaan. Bila kenal Tuhan tak ada apa pun. Lazat. Daripada melawankan kehendak Allah, jangan ada iktirad maknanya. Walaupun dalam ya, dan senang ia daripada tadbir, mana lapang daripada tadbir, dan suka ia daripada mengambil kehendak Allah Ta'ala. Dia seronok memandang af'al Tuhan ya. Nasib dapatlah ruh dengan sebab
hampa hati, itu manis muraqabah. Bila kosong hati, hampa hati, mana kosong hati, ya, dia akan dapat manis muraqabah dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna. Dan berjinak-jinak di duduk makamul uns, makam berjinak dengan dia atas kadarnya lah, itu persen masing-masing. Maka tiap-tiap ketiga sebut olehmu akan Allah. Itu cerita dia. Banyakkan zikir. Zikir banyak kan tu. Mursyid kita repot, zikir banyak. Dia dapat untung. Zikir banyak. Maknanya zikir tu tak masuk itu, tak tepat. Banyak sampai pam. Sampai tembuka ke rahsia dia, kesedapan dia tahulah. Ya. Sebab rukun pertama zikir apa? Hudur. Hadir hati betul dengan Tuhan. Betul-betul hadir, tepat terbuka. Lagi kata apa? Haibah. Gurun itu kena rasakan. Dan berjinak-jinak dengan dia atas kadarnya, maka tiap-tiap ketika sebut olehmu akan Allah. Setiap ketika. Bukan ada musim ni. Ya. Dan tinggalkan olehmu tadbir. Itu semua dia punya hijab. Kepada bagi takdir Allah Ta'ala supaya senang hatimu daripada duka cita dan hudur kepada Allah Ta'ala. Jangan dihirau anak dan bini. Tengok dalam munajat kan? Munajat kan? Jawab rokan tulis tu. Jangan dihirau gitu kan. Serawi dah. Bulat terus ke Tuhan dia tu maknanya. Dia munajat ni memang suka lah. Orang musyrik suka munajat. Sebab munajat tu besar kan. Kalau kita munajat, kita minta dengan menggunakan tawasul tiap-tiap nama wali-wali besar. Satu kita minta. Dengan berkat Sayyidi Syekh ni. Berkat Sayyidi Syekh ni. Dia Sayyidi Syekh ni kaedah alam arwah tu. Kita Fatihah dia pun sampai. Kita Fatihah di mana-mana wali, kau Fatihah dia pam rohani dia sampai. Ya, rohani dia sampai. Alam rohani lagi luas kan. Alam rohani lebih pantas daripada alam jasad. Ya, alam nur lebih sub kejap kan. Alam jasad ni kona lagi, ada traffic light lagi, kona sana lagi. Oseko bukit untuk bawa lambat sampai kan. Ya. Ada roadblock ya, macam-macam. Lambat. Jasad lambat pergerakan, rohani dia cepat. Ya. Tu alam rohani dia tinggi dan sebut nama dia bagi Fatihah sampai. Maka tiap-tiap ketika sebut olehmu akan Allah Ta'ala dan tinggalkan olehmu akan tadbir kamu bagi tadbir Allah Ta'ala. Mati itu panggil matikan diri ni, setengah makna istilah matikan diri kamu sebelum mati ni. Matikan tadbir kamu dan tadbir Tuhan, matikan iradat kamu dan iradat Allah, matikan kudrat kamu dan kudrat Allah Ta'ala, matikan awsaf sifat kamu dan memandang sifat Allah Ta'ala. Mati baru jumpa, mati baru hidup. Itu maknanya. Supaya senang hatimu daripada duka cita dan hudur kepada Allah Ta'ala. Baru dapat hudur betul. Maka dapat lazah. Ini kita mintaan. Lazat ni Allah tak cerita tadi. Dia punya kelazatan. Dengan berjinak-jinak dengan Allah dalam Ka'batillah. Apa Ka'batillah? Latifatul qalbi. Dia panggil Ka'batillah. Dan jadilah kamu daripada ahlillah. Masuklah kita dalam zumratul ahlillah insya-Allah. Masuklah kamu, jadilah kamu. Ini kalau ibarat dengan bentar. Dengan PN Makatul Madinah keadaan Arabia bila PN Madi ke mana cepat. Maknanya ibarat kerja cepat. Seolah macam dah dapat. Itu maksudnya hajat dia besar begitu ibarat. Masuklah ke mana. Maksudnya apa? Kuat permintaan dia. Ya. Kalau kita Allah maftah dengan fatah Allah. Ya, fatah Allahu lak. Fatah maknanya fi'il madhi, mana telah membuka, padahal itu minta. Atau makna kita ibarat dengan fi'il madhi itu makna lebih cepat. Fatah mudah-mudahan telah membukakan. Ya, makna kita harap benda itu cepat dapat. Di sini telah menjadikan kamu daripada ahlillah. Itu maksud ini. Kemudian paslon menyatakan sabar wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanallah.